Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati para asatizah dan para ustazat, ustazah, para pendakwah alim ulama, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan pertemuan perkenalan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu. Fa inna lillahi sayyarati minal malaikah yatlubuna hilaqadz dzikri fa idza atau bihim hafu alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai pegawai-pegawai minal malaikah, dalam kalangan malaikat, yang tugasnya ialah yatlubuna hilaqadz dzikri, mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis agama, majlis-majlis tahlil dan sebagainya. Fa iza atau bihim hafu alaihim, dan para malaikat tersebut bila mereka berjumpa dengan majlis zikir, majlis ilmu, mereka akan membuka sayap memohon keampunan dan rahmat bagi mereka yang ada dalam majlis tersebut. Mudah-mudahan majlis yang kita adakan pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kebetulan kita pada musim Covid ini banyak yang terjejas dengan masalah-masalah tak boleh kerja. Ditambah lagi sekarang ni musim hujan, banyak orang yang berhenti kerja, macam-macam apa berlaku kepada masyarakat kita di mana sahaja, iaitu ujian bala yang Allah bagi tentang Covid. Covid ini banyak, dia boleh mengubah kehidupan kita dalam semua segi. Yang kurang semaya boleh semaya kerana takut kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang sebelum ini jarang semaya bersama keluarga, dapat semayang bersama keluarga, yang tak pernah jadi imam, berlatih jadi imam, walaupun selepas Al-Fatihah baca qul huwallah, baca kulliyah, semuanya itu banyak mencorakkan diri kita ke arah yang lebih baik. Walau macam mana pun, pada malam ini insya-Allah ana pilih satu tajuk tentang sedekah, memandangkan sedekah ini perlu kita panas balik tentang kelebihan mereka yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Quran, banyak hadis Nabi tentang kelebihan sedekah. Insya-Allah anda akan cuba untuk berbincang bersama-sama sebagai tazkirah untuk diri anda sendiri dan kepada sahabat-sahabat, pendakwah-pendakwah, asatizah dan ustazat semua, insya-Allah. Dalam satu hadis, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut tentang sedekah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah diumpamakan sebagai sebiji buah. Allah memperumpamakan seperti sebiji benih yang tumbuh, hasil benih tersebut menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap
tangkai tersebut ada pula 100 biji, 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan menggandakan pahala rezeki kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas rahmat dan amat mengetahui. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala tasjid kepada kita, memberitahu kepada kita, menggalakkan kepada kita tentang sedekah. Allah bagi tahu kepada kita kelebihan sedekah ini banyak. Diperumpamakan dengan sebiji benih. Sebiji benih, tak ada benda pun sebiji benih. Tapi bila kita letakkan biji benih tersebut di tempat yang sepatutnya, biji benih itu akan tumbuh. Tumbuh pula bagi rezeki dengan 7 dahan, 7 takar. Dan setiap tangkai itu ada 100 butir pula buah. Maka inilah rezeki, pahala yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang bersedekah. Itulah perumpamaan kalau kita bersedekah kerana Allah Subhanahu wa taala, nawaitu kita, tawajuh kita bukan kerana nak riak, nak takabbur, nak besar diri, nak menunjuk, tetapi kita dengan lillahi ta'ala nawaitu kita, insya-Allah itulah perumpamaan yang akan kita dapat daripada sedekah, walaupun sedikit tapi dengan ikhlas. Kalau banyak dengan ikhlas, mestilah lebih baik. Man kana aktsaru fi'lan kana aktsaru thawaban. Kalau kita buat lebih banyak, maka banyaklah pahala yang akan kita dapat, insya-Allah. Antara hadis lain tentang kelebihan tadi Al-Quran, kelebihan lain yang Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah kata, Nabi kata ialah ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada abdan bi afwin illa izza. Tidak akan kurang sedekah, tidak akan kurang sedekah yang kita berikan kepada seseorang dengan harta. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, dan seseorang hamba yang pemaaf pasti Allah menambah kemuliaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nak bagi tahunya ialah ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah yang kita bagi ni ialah tak kurang sebenarnya. Walaupun kita ada duit RM50, kita bagi kepada sedekah kepada orang lain RM10, memanglah kurang pada asalnya, daripada 50 menjadi 40 saja yang tinggal. Tetapi keberkatan itu Allah Subhanahu wa taala akan bagi kita min haitsu la yahtasib, tanpa kita seka-seka. Itulah rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah manaqasat sadaqatun min malin, sedekah yang kita berikan itu tak kurang pun sebenarnya. Sebab itulah kita hidup berjiran, kita kena tengok kepada jiran kita. Kadang-kadang kita ni orang yang mudah, orang senang, maka kita sepatutnya tengok juga jiran, orang sekapur kita, lebih-lebih lagi jiran di sebelah rumah kita. Dia ada kodok beras di musim Covid ni. Kalau kita ni orang yang mudah, apa salahnya jarang-jarang sekali kita pergi beli beras cap pauh berapa yang, 16 yang, 17 yang kita bagi contohnya, apa-apa yang patut, maka dia dapat sejuk hati jiran kita dan dia doa kepada kita, barakah tu ada. Jangan kita orang mudah, kita cikgu, kita pegawai kerajaan, kita orang nega, tiba-tiba kita berjiran tak cara kepada jiran kita, maka kita ni sebenarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita bersedekah ni, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa kita. Kita banyak dosa sebenarnya.
Kita dosa kita dengan ayah kita, dengan mak kita, dengan jiran tetangga, saing sobat kita, dengan binatang ternak kita, kucing dan sebagainya. Kita banyak dosa. Dengan kita bersedekah lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa kita. Sebagaimana hadis daripada Muaz bin Jabal katanya, "Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'u an-nar." Sedekah itu boleh memadamkan kesalahan kita, dosa-dosa kita, sebagaimana air dapat memadamkan api. Begitulah perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sedekah. Kita sedekah kepada orang ni, dosa kita akan gugur. Dosa kita akan gugur sebagaimana terhapusnya, padamnya api dengan kita jiruhai. Walau macam mana pun bukan mudah nak tu gugur begitulah dosa kita. Mestilah kita berdoa kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa kita tersebut, disertakan dengan sedekah. Maka semuanya saling paut memaut supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa kita. Kita lihat ramai dari kalangan sahabat-sahabat kita, orang yang sekeliling kita, mereka rengeh tangan. Kita kadang-kadang ni berat tangan kita nak derma. Kalau pergi masjid tu, kita biasanya RM1, RM2, RM5. Jarang benar kita sedekah dengan RM50, dengan RM100, kecuali kita nazar. Kadang-kadang kita ada piti sama RM1 pun, kita rasa, beratkanlah kita nak derma dengan banyak. Kecuali orang kaya benar, RM50, RM100 tu, mana yang bagi dia, dah kedai kopi tu. Tapi kita orang kerja biasa, cikgu sekalipun, susah. RM50, RM100. Kalulah tidak ada satu keimanan, satu kepercayaan, keyakinan, etikad molek bahawasanya sedekah itu benar-benar arahan daripada Allah, arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak faedah dia bersedekah. Barulah orang pejam mata molek derma dengan seikhlas hati. Tapi kalau kita ni jarang-jarang dengar tentang sedekah, sudah pasti kita akan kedeku. Sebab itulah kita dengan tazkirah pada malam ni, mudah-mudahan kita cuba untuk kikih. Ibarat kata kita ambil pisau, kita ambil parang, kikih segala karak-karak kedekut kita itu. Mudah-mudahan kita lepas ni, biar kita ni rengeh tangan sebagaimana rengehnya tangan sahabat-sahabat kita yang mudah, RM50, RM100 mudah. Tengok dia tu tak kaya mana, kadang-kadang kita lebih kaya daripada mereka, tapi mereka ini sanggup derma. Sebab apa? Kefahaman yang baik, fahaman tahu tentang ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali kepada sejarah Islam, terlihat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ialah orang jutawan kaya pada masa Nabi. Beliau derma sebahagian harta dia untuk Islam. Sebahagian harta dia derma untuk Islam dan sebahagiannya lagi untuk keluarganya. Ini pada awal-awal. Begitu juga dengan Asim bin Adli. Asim bin Adli dia derma 100 pikul lebih buah khemar. Buah khemar dia tu makan khemar, makanan asasi dia. 100 pikul lebih ia derma sumbangan kepada orang Islam ketika itu. Dan lelaki yang ketiga ialah Abu Aqil Al-Ash'ari. Abu Aqil Al-Ash'ari ini dia derma semakuk khemar. Sebab apa yang kata ya Rasulullah, aku kerja sehari dua ni dan aku dapat upah lah 2 gatal. 2 gatal wah khemar. Segatanya aku derma untuk jiran-jiran dan sebagainya, 1 gatal lagi untuk keluarga, waris terdekat. Dan semakuk ini aku dakwi kepadamu ya Rasulullah. Lalu mari lepas sehari 2 orang munafik. Khiyar orang munafik ni dia suruh balah dalam kalangan kita. Kita ni kalau orang cocok tak boleh. Jenis panah, jenis mudah nyetak senjah.
Jadi maka tidak boleh lagu tu. Mari orang kafir, mari orang orang apa ni? Saat ni orang munafik. Dia mari, ya Rasulullah, tengok Abdullah bin Auf, Asim bin Adli, dia derma banyak, menunjuk belakang tu. Nak suruh kata dia ni kaya, nak suruh kata dia ni pemurah. Katanya munafik tadi hasut Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi ni dengar pakar buah dia. Aqil Al-Asy'ari itu pula, Abu Aqil Asy'ari juga ada kepatutnya dermanya hanya semaku padang kodak. Dia kata orang tak pandai mana berapa sangat nilai semaku semua tu nak derma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa ini Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 79. Allazina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Ya, bermaksud orang munafik, iaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar sanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Nak ceritanya ialah tentang munafik tersebut. Kalau kita derma dengan banyak, dia mau kata nak menunjuk. Ada setengah orang tu siapa dia dengan piti besar, dengan papas keping ada 5,000. Dia kata nak menunjuk. Jadi menunjuk ni ialah pada zahir, dalam hati lagu mana tak tahu. Ada dalil yang mengatakan boleh dengan alasan-alasan tertentu, sebagai tasjid, sebagai galakan kepada orang lain juga. Orang tu kaya kedeku, tapi kita ni buat gitu, mudah-mudahan dia menderma juga, maka mungkin dibolehkan. Ada. Jadi kita tidak boleh nak mengata begitu begini kepada orang yang derma banyak, dan kita tidak boleh juga menghina orang yang derma hanya semangkuk tamar. Sebab kita tidak tahu hati orang lagi mana. Terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sama-sama bersedekah, bagi kepada masjid. Kalau ada masjid yang nak buat masjid baru, kita dermakan sedikit sebanyak supaya duit kita 10 riyal itu tepek di masjid, yang menjadi sedekah jariah. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu ila min thalath, sadaqatin jariyatin wa amalin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah. Apabila matinya seorang anak Adam, terputus belaka segala amalan dia dengan dunia. Antaranya ialah sadaqatin jariyah, sedekah yang jariah. Sedekah jariah ni ialah berlari, gerak semua. Bila duit kita yang kita dermakan di masjid kita beli Quran apa-apa saja, selagi mana dia bermanfaat, selama mana dia bermanfaat kepada orang Islam, maka dia akan mendapat pahala yang berterus-terusan. Sebab itu dinamakan sebagai sedekah jariah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya sedekah yang kita berikan ini, Allah Subhanahu wa taala akan panggil kita pada hari akhirat kelak melalui pintu syurga sedekah. Pintu syurga pun ada satu pintu yang dikhususkan kepada mereka yang sentiasa melazimi semua sedekah kerana Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang merupakan dia itu ahli sedekah. Ahli sedekah ni maknanya sedekah semua, bukan jara-jara sekali. Ahli sedekah
Sama-sama sedekah. Setiap minggu dia sedekah. Tak boleh dengar orang sikit dia sedekah dengan gulungnya, dengan kicapnya dan apa-apa lagi setakat kemampuan dia, walaupun sedikit, maka dia tu du'iya min babi as-sadaqah. Dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari hadis sahih. Ini kelebihan orang yang bersedekah. Tapi janganlah kita lepas sedekah kita nak ukir balik apa yang kita sedekah. Dulu masa demo susah, siapa hak tolong? Hamba lah. Jadi kawan tunyo tak ada gapa-gapa dah. Jadi tak boleh kita nak ungkit balik sedekah yang kita bagi, supaya sedekah yang kita bagi itu tak hangus, tak terbakar begitu je, rugi saja kita. Kelebihan sedekah lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang sedekah ni, dia sedekah tangan kanan dia, siapa tangan kiri dia tak tahu. Sedekah, menurut ceritanya ialah dia sedekah dengan ikhlas, bukan nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Nabi SAW sebut, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat bayangan arasy Allah pada suatu hari yang tidak ada bayang pun kecuali bayangan arasy Allah. 7 golongan tersebut ialah orang yang menderma, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh, lalu dia sedekah itu dia sembunyikan sedekah tersebut sehingga tidak diketahui sebelah kirinya ma tunfiqu yaminuh, apa yang diinfakkan, yang dibelanjakan, yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Nak cerita kepada kita, sedekah ni tak perlu kita nak ungkit-ungkit, nak nunjuk-nunjuk. Tapi kalau nak menunjuk bersebab, itu lain kira ni. Itu lain kira. Itu masalah hati dia. Tapi yang pentingnya, kita tak boleh riak dengan apa yang kita beri tersebut. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya jika kamu zahirkan sedekah, jika kamu tunjukkan sedekah, jika kamu zahirkan, tunjukkan sedekah, fa ni'mahi, baik, comel bagi kamu. Fa in tukhfuha fa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi sekiranya kamu sembunyikan sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, dan kamu beri sedekah itu juga kepada fakir-fakir miskin, fa huwa khairul lakum, baik juga bagi kamu. Kita sedekah dengan cara terang-terang pun baik, kata Allah. Kita sembunyi sedekah kita pun baik juga. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sayyiatikum, dosa-dosa dan kesalahan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam dengan apa yang kamu kerjakan. Ni nak bagi kepada kita sedekah secara tersembunyi dan sedekah secara terang-terang. Dan sedekah ini dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Kita sedekah dengan cara ikhlas, kita dapat selamat daripada api neraka. Kalau ikhlas lah. Katanya Aisyah isteri Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrin, hendaklah
engkau takut, hendaklah kamu takut kepada api neraka, hendaklah kamu menjauhi api neraka, takut api neraka, walau bisyiqqi tamrin, walaupun dengan sebiji tamar. Hadis riwayat Ahmad. Nak bagi tahu kita ni kena takut kepada neraka, walaupun usaha kitanya ialah dengan kita derma seperti tamat, dengan cara ikhlas. Kita derma sikit, si penerima sepatutnya bersyukur dengan apa yang kita derma. Sebab kita penderma ni Allah panggil tangan ulia. Al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan yang memberi, dia yang di atas itu, memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Tak boleh meminta-minta dan sebagainya. Jadi walaupun Nabi kata begitu, janganlah kita terima ke saya kita dengan sebutir wakamu. Assalamualaikum. Gapana? Ni sok mari. Gapa dia? Wakamu sebutir. Hanya kata demo. Tapi kalau lah kita tu tahu hadis Nabi, maka kita akan bersyukur dengan apa yang dibagi. Janganlah dia tu orang kaya, tiba-tiba awak mari 2 butir, 3 butir wakemung. Kalau awak mari seraut, terhadah, ni awak mari 2 butir, tak kiri so, tak kanan so, ataupun ke pagi tu, maka orang kata adat terkening tak boleh. Orang tu nganying dan sebagainya. Sebab itulah kita tengok kepada uruf, tengok kepada adat dan lagu mana. Kita jemput orang makan, kalau orang tu miskin, nak guano, dia boleh nyayu saja, nyayu lemuk, nyayu air, goreng ke kering, budu, cahulan ke apa, ayuk mari ajak. Jadi kita janganlah cemu. Kita tengok orang tu kalau sebenarnya dia orang yang tidak berada macam kita ambillah rezeki Allah dengan cara yang comel. Jangan kita main cemu-cemu dia. Bersyukur dengan apa yang ada. Afala akuna abdan syakura. Boleh kada aku menjadi hamba yang bersyukur. Sebagaimana Al-Quran tadi. Afala akuna abdan syakura. Jadi kita mesti menjadi hamba yang bersyukur. Jadi sebagai penutupnya, suka hamba anak-anak bawa satu cerita daripada Bani Israel, hadis sahih yang diceritakan Nabi SAW tentang 3 lelaki. 3 orang lelaki dalam kalangan Bani Israel yang pernah terdengar cerita ni. Allah uji dengan 3 orang yang berbeza masalah. Masalah yang pertama, lelaki yang pertama ini ialah masalahnya ialah nyakit kusta, nyakit cacar ni. Yang kedua, lelaki yang berkepala botak, tak ada rambut, huduh dan sebagainya. Dan lelaki yang ketiga ialah mata buta, tak nampak. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat nak pergi uji demo 3 ni. Lelaki pertama ni, malaikat pergi jumpa wisalam molek. Orang lelaki yang sakit kusta. Dia tanya, apakah sesuatu yang paling kamu nak? Gapa benda kamu paling suka? Jawab lelaki sakit kusta ni, anda suka sekali sebuah nyakit ni lah. Bila orang tengok jadi beci, jijik dan sebagainya. Jadi malaikat ni sapu di badan semua tu, menjadikan lepas beberapa hari kulit dia comel, bersih, putih dan sebagainya. Jadi sebelum berpisah tadi, malaikat tanya lagi, gapo kamu paling nak? Harta gapo, kekayaan gapo kamu suka? Kekayaan apa yang paling kamu suka? Jawab lelaki tu, yang aku suka ialah huta lembu. Jadi malaikat yang berupa manusia tadi, dia bagi lembu seekor buting supaya Allah berkat dengan unta seekor ni. Malaikat pergi kepada lelaki yang kedua, tanya soalan sebagaimana tanya lelaki yang pertama. Dia pergi kepada lelaki yang hak botak, tak ada rambut tadi. Tanya, apa sesuatu yang paling mu suka? Aku sukalah sekiranya aku tebing rambut mula, comel semula, boleh sisir dan sebagainya. Dia sapu kepala supaya Allah sembuhkan penyakitmu, tumbuh rambut jadi comel semula. Tanya pula, apakah jenis kekayaan yang mu nak? Lembu huta juga.
Lalu lelaki tersebut, malaikat tersebut yang berupa lelaki bagi seekor lembu yang buting juga doa supaya murah rezeki. Dan pergi kepada lelaki yang ketiga, si buta, tanya sebagaimana lelaki pertama, lelaki kedua, dan apa yang kekayaan mu nak? Aku nak kambing ataupun biri-biri. Lelaki tersebut, iaitu malaikat tadi, bui seekor kambing buting dan berdoa supaya Allah bagi rezeki yang luas. Selepas beberapa tahun, penuh di lembah tersebut dengan unta. Lembah yang kedua penuh dengan lembu. Lembah yang ketiga penuh dengan kambing. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada malaikat, "Hai malaikat, pergi pula kepada tiga lelaki itu pergi uji." Bila malaikat pergi kepada hak nyakit kusta, pergi nak boyak bagi tahu, aku ni ialah orang musafir yang kekurangan pitih, kekurangan belanja, tak nak sapa ke tempat sekian-sekian, perlu bantuan. Mudah-mudahan Tuan hamba bantu saya dengan beri seekor unta yang sedikit ini. Dia kata, tanggungjawab hamba, takalih hamba, hutang banyak lagi nak settle dengan orang lain, tak boleh minta maaf. Dia kata, tidak, Tuhan hamba ni hak nyakit kusta mula, ya Allah bagi rezeki dan sebagainya. Ada hak rezeki ni hamba warisi daripada nenek moyang lagi. Jadi kalau Tuhan hamba ni kecil tidak betul, supaya Allah balas Tuhan hamba. Jadi nyakit cacat mari semula, sesak semula. Bila lelaki yang kedua berlaku juga perumpamaan tersebut, sesak semula dia jadi. Dan lelaki yang ketiga, malaikat bagi tahu, hamba ni gini, minta seka lah nak buat belanja dalam perjalanan supaya Allah ni berkat Tuhan hamba. Dia kata, ya betul, hamba dulu memang buta, lalu Allah bagi penglihatan kepada hamba. Pada hari ni ambillah Tuhan hamba kena hak mana kambing ni, dan tinggal tak kena tinggal. Jadi malaikat bagi tahu, aku hanya uji mu saja. Jadi supaya Allah berkatmu. Jadi cerita kepada kita ialah, kita jangan sombong, kita jangan angkuh dengan harta yang Allah bagi kepada kita. Sekalipun kita ni pegawai kerajaan, sekalipun kita ni orang niaga, sekalipun kita ni murah rezeki, kita ni kuat, tubuh badan boleh kerja molek, kita jangan lupa kepada orang tepi kita, belakang kita yang lebih susah pada kita. Kita kecek, jangan angkuh dan sombong. Kita jangan besar diri. Kita ingat bahawasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu hanyalah ujian. Hanyalah ujian kepada kita. Allah uji dengan miskin, Allah uji dengan kaya. Orang miskin, cara dia Allah uji. Orang yang berada, Allah uji dengan hati dia. Orang miskin, Allah uji dengan sifat sabar. Orang kaya, Allah uji dengan dia ni bersyukur ataupun tidak. Mudah-mudahan kita ataupun dengan tazkirah yang sedikit ini dapat bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dan sekadar itulah sahaja yang dapat ana cuba berbincang tentang sedekah. Segala yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri anda sendiri. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.